Assalamualaikum dan kembali lagi ke Izzat Review. Hari ni Izzat nak membahas tentang episod kedua Ultraman Deca yang baru ditayangkan pagi tadi. Tapi sebelum Izzat mula bahas, kita ke intro dulu, okey? Episod 1 Ultraman Deca dibukakan dengan recap daripada episod yang pertama, di mana bumi telah pun diliputi oleh kubah Spear dan Asumi telah pun menyertai TPU Training School untuk menjadi ahli guard select. Kita kemudian pun diperlihatkanlah dengan cara latihan yang macam mana Asumi dan kawan-kawan ini hadapi. Iaitu yang pertama tu kita nampak diorang ni ada macam berlari, diorang macam ada latihan untuk berlawan dan juga latihan untuk menembak. Kita pun diperjelaskan juga bahawa Asumi Kanata ni dah tak dapat lagi berubah menjadi Ultraman Deca selama setahun. Dan ini pun mulalah mempersoalkan. Kita pun terus ke opening dan tajuk episod kali ini adalah Kanata Resolve. Episod kedua pun dimulakan dengan Taiji Murahoshi menyatakan bahawa mereka ni akan menghadapi satu lagi latihan terakhir. Dan untuk latihan ni dia telah pun menyuruh pelatih-pelatih lain ni untuk berbahagi kumpulan. Dan kumpulan dari Rimon, Ichika dan Asumi berada dalam satu kumpulan iaitu kumpulan B. Mereka ni pun memulakanlah tugas yang telah pun diberikan pada mereka tu. Berbalik ke Nurse Desi yang hanya ada Sawa Kaizaki je pada waktu tu. Nurse Desi ni kita pun nampak dah yang dia ni sedang diperbaiki. Macam sebelum ni Taiji Murahoshi dah jelaskan di episod 1 yang Nurse Desi dan Guards Falcon waktu tu menggunakan AI. Tapi akibat serangan Spearosaurus tu, mereka ni terpaksa menukarkan keseluruhan sistem dalam Nurse Desi dan Guards Falcon tu menjadi manual. Dan waktu tu dia ni pun bertanyalah adakah Ultraman Deca tu akan kembali. Tapi Taiji Murahoshi tu tak dapat cakap apa-apa lah sebab dia pun tak tahu sama ada Deca tu akan datang ataupun tidak. Kita pun berlanjutlah ke pasukan B yang terdiri daripada Rimon, Ichika dan Asumi ni tadi. Mereka ni sedang menjalani latihan dan mereka ni nak sampai ke satu checkpoint tu. Sedang mereka ni perjalanan, berlakulah satu gempa yang menyebabkan Asumi ni terjatuh dan tercedera. Dirawat oleh Ichika. Asumi nak teruskan, tapi Rimon kata tak payahlah sebab kalau mereka tak dapat sampai ke situ mereka akan gagal. Dan waktu tu mereka berdua ni mula bergaduh sampailah mereka ni dileraikan oleh Ichika. Tengah dia orang cakap-cakap tu, tiba-tiba Death Drago pun memunculkan diri. So Kaizaki ni pun beritahulah yang tingkah laku Death Drago tu menunjukkan yang dia ni sedang berada dalam keadaan yang terancam. Taiji Murahoshi pun menawarkan diri dia untuk menggunakan Guards Falcon. Dan dia pun teruslah pergi ke situ. Dan waktu tu, sebelum dia sampai tu, Death Drago ni telah pun menyerang ramai orang-orang yang berada kat situ. Dan Ichika, Rimon dan juga Asumi ni membantulah orang sekeliling. Bila sampai je ke situ, Sawa ni pun arahkanlah Taiji Murahoshi ni untuk menembak salah satu tanduk milik Death Drago tu. Sebab kata Sawa tu, kalau satu tanduk Death Drago tu hilang, dia akan hilang tekad dia untuk berlawan. So Taiji pun memulakanlah serangan dan berjaya mematahkan satu tanduk milik Death Drago. Tapi Death Drago tak berhenti waktu tu. Dan dia pun berlanjutlah berlawan dengan Death Drago ni. Tengah-tengah dia lawan tu, tiba-tiba dia perasan yang Ichika, Rimon dan juga Asumi ni ada dekat situ membantu orang sekeliling. Dia pun melindungilah mereka semua dengan Guards Falcon tu. Akibatnya Guards Falcon tu ditembaklah oleh Death Drago. Melihatkan keadaan tu, Asumi pun pergilah ke arah Death Drago dan dia pun berubahlah menjadi Ultraman Deca. Pertarungan antara Ultraman Deca dan Death Drago pun terjadi. Tapi disebabkan Asumi ni dah tercedera, dia memberikan kesan sampingan pada performance Ultraman Deca. Ultraman Deca pun menghadapi kesulitan kerana kecederaan yang dialami oleh Asumi tu memberi kesan pada tubuh Ultraman Deca tu. Tengah Ultraman Deca berlawan dengan raksasa Death Drago tu, tiba-tiba muncullah Guards Hawk yang dikendalikan oleh seseorang yang masih lagi misteri. Dan dia pun menembakkanlah satu lagi tanduk milik Death Drago. Deca pun bangkit dan cubalah melawan. Tapi sebabkan kecederaan tu, dia tak dapatlah nak mengalahkan Death Drago tu. Waktu dia nak sambung berlawan balik tu, tiba-tiba Deca ni berkomunikasilah dengan Asumi. Dan daripada card holder milik Asumi tu keluarlah lagi 3 card, iaitu Kaiju Dimension card yang memperlihatkan Miklos, Agira dan juga Windom. Dan Deca pun menyuruhlah Asumi ni menggunakan Miklos. Pertarungan sekali lagi dimulakan, tapi kali ini Deca tak bersorangan. Dia dan Miklos bekerjasama untuk mengalahkan Death Drago. Sampaikan Death Drago tu kena smackdown dengan Miklos. Dan lepas pula Miklos pun menghilang. Dan waktu tu Death Drago cuba menyerang Ultraman Deca, dan terus menghabiskan Death Drago menggunakan Sergeant Kosennya. Dan lepas habis lawan tu, Captain Taiji ni pun menegurlah
pada trio ni tadi, kenapa dia ni dah diarahkan untuk dievakuasi, tapi kenapa dia ni memilih untuk membantu orang? Si Asumi mewakili trio tu cakap lah yang dia orang buat tu sebab dia orang rasa itu adalah perkara yang betul. Murahoshi ni pun bagi tahu dia orang ni yang apa yang dia orang buat tu salah, tapi dia punya hubungan tu boleh menunggu dan dia orang tak akan menghadapi hukuman sebagai anggota God Select. Waktu tu Ichika dan Asumi rasa sangat gembira lah, sebab itu dah menandakan bahawa dia ni dah layak lah untuk menjadi ahli God Select. Kita pun diperlihatkan lah yang ketiga, yang trio ni tadi, iaitu Asumi, Ichika dan Rimo ni telah pun menjadi ahli rasmi anggota God Select. Waktu tu juga dia orang ni pun diperkenalkan lah dengan ahli God Select. Taiji Murahoshi sekali lagi memperkenalkan diri dia. Dia orang pun bertemu lah juga dengan Kaizeki Sao yang akan menjadi wakil kapten pasukan God Select tu. Tapi tak habis kat situ, dia orang ni pun diperkenalkan dengan seorang lagi ahli baru God Select, dan ahli baru itu adalah orang yang bertanggungjawab mengendalikan Guards Hawk, dan orang itu tak lain tak bukan adalah HANE 2. Dialah yang bertanggungjawab mengendalikan Guards Hawk. Dan cerita pun habis. Habis Izzat bahas pasal Alur tu, kita review pula, okey? Okey, apa yang Izzat boleh cakapkan untuk episod 2 ni bagi Izzat sangat-sangat bagus. Pacing masih lagi macam episod 1, masih lagi okey. Tapi kali ni Izzat agak suka sebab dia memperlihatkanlah dengan latihan yang dihadapi oleh pasukan baru God Select ni. Kiranya dia orang ni ada latihan-latihan tertentu lah untuk dia orang ni menjadi ahli God Select. Kalau macam sebelumnya dalam Ultraman 3, Kengo tu masuk sebab dia ni ada orang dalam, jadi dia tak perlu pun mengikuti latihan apa-apa untuk menjadi ahli God Select. Tapi Ultraman Deca ni berbeza sebab dia tunjukkan yang tak perlu mengikuti latihan untuk menjadi ahli God Select secara rasmi. Selain daripada tu, Izzat suka lagi bila sewaktu diorang ni menjalankan latihan terakhir tu, dan diorang banyak buat di lokasi di dalam hutan apa semua tu, kita diperlihatkanlah dengan keindahan alam semula jadi. Dan Izzat memang sangat suka dengan scene tu. Bagi Izzat, bila scene alam semula jadi ni diperlihatkan, Izzat rasa macam wah, cantiknya pemandangan dengan air dalam sungai, dengan air terjun dia. Memang bagi Izzat cukup menyenangkan lah bila tengok tu. Dan satu lagi Izzat suka dengan peranan Kapten Taiji Murahoshi dekat sini. Bagi Izzat, Taiji Murahoshi ni adalah kapten yang paling Izzat suka lah dalam siri Ultra ni. Apa yang Izzat suka dengan kapten Taiji Murahoshi ni adalah, walaupun waktu tu dia orang tak ada pilot untuk mengendalikan Guards Falcon, tapi dia ni menawarkan diri dia untuk mengendalikan Guards Falcon. Dan Izzat sangat suka dengan benda tu. Jarang kita nampak Ultraman zaman sekarang ni yang mana kapten dia ni turut serta untuk bertempur dalam pertarungan. Sebelum ni Kapten Seiya pun hanya duduk-duduk je dekat dalam Nurse DC tu, tak ada buat apa-apa. Itu je lah. Tapi Taiji Murahoshi ni dia sendiri yang menawarkan diri dia untuk bawa Guards Falcon. Dia sangat suka dengan perwatakan macam tu lah. Dan apa yang Izzat harap ke depannya, kalau boleh, kalau dia ni kena bertempur, Izzat harap dia pun turun bertempur bersama dengan anak buah dia lah. Dengan dia ni duduk-duduk dan memerintah aja. Apa yang Izzat tak suka dengan episod kali ni adalah kemunculan Death Drago lah. Kenapa Izzat tak suka kemunculan Death Drago tu adalah sebab Izzat rasa macam kemunculan dia ni macam cepat sangat. Seolah-olah Death Drago ni macam disia-siakan. Dia muncul memang sangat sekejap. Dia muncul pun bila cerita ni nak habis je. Itu pun dia muncul, dia lawan dengan Guards Falcon, dia lawan dengan Guards Hawk, lepas tu dia lawan dengan Ultraman Deca. Dan Ultraman Deca pun hadapi kesulitan sikit. Lepas pula Ultraman Deca sama Mikulas, Ultraman Deca dan Mikulas team up lawan dengan dia. Lepas tu tahu-tahu je Ultraman Deca dah tembakkan Sergeant Coulson dan dia pun mati. Macam tu je. Izzat rasa macam kejap sangat dia muncul tu. Tapi Izzat rasa tak mengapalah, sebab bagi Izzat episod kali ni dia lebih dominan ke arah drama, dan action tu dah jadi macam di sampingan lah untuk episod kali ni. Tapi drama dia bagus, jadi Izzat tak ada apa-apa lah nak komplain pasal tu. Dan apa harapan Izzat ke depannya, Izzat harap jauh lebih bagus lah. Dan di episod ketiga nanti kita akan tengok debut daripada Ultraman Deca Strong Tide, dan juga dia akan berlawan dengan Gomora yang kemudian dia akan bertukar menjadi Spear Gomora. Izzat memang tak sabar betul untuk episod yang ketiga. Dan Izzat rasa itu je lah kot daripada Izzat. Kalau korang dah tengok episod 2 ni, apa pendapat korang? Jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Izzat. Kita jumpa lagi di next video, okay? Assalamualaikum dan bye. 自分らしく下手くそな夢抱いていこうきっと誰もが同じ悔しさを背負ってるんだただがむしゃらに走ればいい呆れる